Baik, Assalamualaikum. Selamat datang ke channel saya. Okey, hari ini kita akan cakap satu topik yang agak relevan lah jika dikaitkan dengan hari raya baru-baru ini. Tapi untuk musim PKP ni mungkin tak berapa lah, sebab hanya dibenarkan raya pada hari pertama sahaja. Okey, iaitu tajuknya ialah makcik pakcik bawang. Tapi kali ini video ni kita hanya hendak memberitahu 3 sebab ataupun 3 faktor untuk kita berhenti daripada menjadi pakcik atau makcik bawang. Yang pertama, selanggar makcik atau pakcik bawang ni adalah sebenarnya perkataan baru lah dalam dunia internet. Sebenarnya tak sebelum ini, pada tahun-tahun sebelum ni tak pernah pun sesiapa sebut tentang makcik atau pakcik bawang tu. Perkataan ini agak baru, tapi sebelum ni memang tak ada pun istilah ni. Jadi ikut teori saya, makcik dan pakcik bawang ni adalah selanggar moden internet di mana merujuk kepada kumpulan orang yang berada dalam majlis keramaian, majlis keraian, bersama mengupas bawang tu. Mereka bercerita tentang orang lain, sibuk hal tepi kain orang lain. Dari situlah teori saya tentang munculnya selanggar moden makcik dan pakcik bawang. Seseorang yang mengumpat ataupun menceritakan hal orang lain kepada orang lain, seorang yang sibuk tentang hal orang lain. Itu kita semua sedia maklum lah, walaupun tak ada kamus yang betul untuk perkataan tersebut. Ini tidak bertepatan lah dengan apa yang diajarkan oleh Rasulullah dalam hadis sahih Muslim, juga dimuatkan oleh Imam Nawawi dalam kitabnya, kitab hadis 40 ataupun Matan Arba'in, menyebut tentang antara tanda kebaikan seorang Muslim, seorang mukmin ialah apabila kita meninggalkan sesuatu yang tak bermanfaat pada diri kita. Maksudnya ialah apabila kita bercerita sesuatu yang tak ada manfaat pun pada diri kita, tetapi hanya menyibuk hal orang lain, itu adalah tanda kita bukanlah Muslim yang baik, mukmin yang baik. Jadi untuk kita strive, untuk kita cuba menjadi mukmin yang baik, ialah kita harus tinggalkan perkara-perkara begini. Sebab yang lain ialah common sense lah. Kita boleh fikir, tak ada siapa pun seronok apabila orang lain cerita tentang diri dia macam kita lah. Tiba-tiba ada orang lain mengumpat tentang kita, jadi rasa perasaan tak puas hati. Ia juga boleh membawa kepada permusuhan apabila mengetahui yang kita ni telah diumpat. Baik, berbalik kepada faktor untuk kita elakkan jadi pakcik atau makcik bawang ialah, pertama, perkara ini boleh membawa kepada kecenderungan untuk kita melakukan perkara-perkara kejahatan, mengumpat, bergosip, ataupun lebih teruk lagi jika kita memfitnah seseorang. Sebab apabila kita cerita tentang orang lain, biasanya lah melebih-lebih ataupun exaggerate ataupun guna perkataan yang lain konteksnya daripada sebenarnya apa yang berlaku. Sebab itulah sifat manusia kan, biasalah cenderung untuk berlebihan supaya enak untuk didengar oleh orang lain. Perkara tersebut cenderung untuk membuatkan kita melakukan gosip, mengumpat ataupun memfitnah. Jadi perkara tu kita haruslah elakkan. Dalam Islam ada konsep menutup pintu kejahatan. Perkara ni pernah ditulislah oleh Dr. Yusuf Al-Qardawi dalam bukunya Al-Halal wal Haram fi Islam. Dia menyebut tentang konsep Sad Az-Zari'ah, iaitu menutup pintu-pintu kemungkaran. Jadi apabila kita elakkan daripada bergosip, cerita tentang hal orang lain, ataupun kita ceritalah pasal contoh ilmu, kita dapatlah mengelakkan daripada memfitnah orang, dapat elak mengumpat orang. Jadi lebih baik kita cerita tentang contoh teknologi ke, cerita pasal kereta pun tak apa, cerita pasal anak sekolah ke. Yang penting jangan cerita tentang orang lain yang boleh mengundang kepada umpatan dan fitnah. Sebab konsep Sad Az-Zari'ah ni, menutup pintu kemungkaran, telah diajar oleh Nabi. Ada satu peristiwa lah, Nabi berjalan dengan isterinya Safiyah binti Huwai. Lalu ada dua orang yang ternampak mereka berdua berjalan lah. Kemudian dua orang sahabat tersebut cepat-cepat berlalu. Kemudian Nabi pun panggil lah kedua orang tersebut dan memperkenalkan isterinya kepada sahabat tersebut. Sahabat tersebut pun balas lah, mereka tak buruk sangka lah macam tu lah jawapan mereka. Kemudian Nabi balas balik, iaitu Nabi mengatakan bahawa syaitan itu ada dalam diri kita. Jadi berkemungkinan untuk syaitan itu membisikkan sesuatu pada diri kita. Daripada hadis ni kita dapat ambil pengajaran, iaitu kita boleh mengelakkan berlakunya kemungkaran ataupun salah sangka, prasangka yang buruk apabila kita elakkan jadi makcik atau pakcik bawang.
Kenapa ke kita bercakap tentang hal orang lain boleh mengundang kepada perkara yang lebih buruk? Kerana sifat manusia ialah ada mempunyai sifat ingin tahu, curiosity. Apabila kita mendengar satu berita tu, kita akan terfikir macam-macam lagi, 1001 lagi persoalan lain. Dan perkara itu boleh mengundang kepada prasangka buruk. Sebab kita lebih cenderung untuk bersangka buruk berbanding bersangka baik dengan orang lain. Contohlah, kita dengar soal bercerai, kemudian mesti kita fikir, kenapa dia bercerai? Mesti tak pandai ni, mesti tak tu ni, mesti kita akan salahkan orang tersebut. Apabila kita elakkan bercakap hal orang lain, ianya boleh mengelakkan berlakunya perkara-perkara kemungkaran yang saya sebut ni lah, iaitu umpatan, fitnah, prasangka buruk. Faktor yang kedua untuk elakkan jadi pakcik bawang ialah supaya kita lebih memanfaatkan masa kita ni dengan perkara-perkara yang bermanfaat, perkara yang memberi kebaikan. Saya teringatlah saya pernah baca satu buku bertajuk Bahagia Bukan Gembira, tulisan Anfal Ash'ari. Dalam awal buku tersebut, penulis tersebut dia bercakap tentang masa kita ni lebih baik kita fikir apa yang perlu kita sumbang pada orang lain. Lebih baik kita memberi manfaat, sebab ada hadis Nabi iaitu sebaik-baik orang ialah orang yang memberi manfaat kepada orang lain. Itu adalah baik-baiknya. Jadi apabila kita memilih untuk tidak jadi pakcik bawang, itu dapat memberi kita meluangkan masa kepada perkara-perkara kebaikan. Sebab akhirat nanti kan kita akan disoal, kita akan ditanya apakah amalan yang kita lakukan. Daripada kita membuang masa cakap tentang hal orang lain, jaga pertikaian orang, lebih baik kita mengumpul pahala-pahala yang kita sendiri kurang. Penting untuk kita tidak memilih jalan yang menuju ke arah kemungkaran. Faktor yang ketiga untuk kita elak menjadi makcik atau pakcik bawang ialah supaya dapat memberi manfaat pada orang lain. Seperti mana hadis tadi saya sebut, iaitu sebaik-baik manusia adalah yang paling bermanfaat kepada orang lain. Hadis riwayat At-Tabarani. Hadis ni boleh kita kaitkan dengan satu kajian, satu penyelidikan lama yang telah dijalankan oleh Harvard Study of Elder Development, satu organisasi bawah University Harvard yang telah diketuai pengarahnya iaitu Robert Waldinger. Beliau telah mensyarahkan kajian ini dalam satu syarahan TED Talk berkenaan tentang apakah faktor yang memberi kebahagiaan kepada manusia. Kajian ini diambil masa lebih kurang puluhan tahun, dan faktor utama yang menjadi kebahagiaan manusia hidup di dunia ini ialah hubungan baik kita bersama orang lain. Jadi untuk mendapatkan hubungan baik dengan orang lain, untuk mendapatkan bahagia dalam dunia antara ni, kita hendaklah berbuat baiklah, kita beri manfaat. Kita janganlah mengumpat, kita janganlah bercakap sesuatu yang boleh cenderung ke arah fitnah, tuduhan yang melulu, prasangka buruk. Jadi elakkanlah bercakap hal orang lain. Dan apabila berjumpa dengan sahabat-sahabat yang lain, kawan-kawan yang lain, memang seronok untuk kita berbual. Kita berbual tentang perkara yang kita minat. Contoh, kita minat baca buku, buat pasal baca buku. Kita minat tentang kesihatan, buat pasal kesihatan. Kita minat tentang senaman, buatlah tentang senaman. Janganlah kita berbual tentang hal orang lain yang tak bagi manfaat kepada kita, sebab ianya lebih menyusahkan diri kita nanti. Memang kita tak nampak lebih kepada kepercayaan, keimanan kita. Memang ada pun kajian yang menjelaskan kesan-kesan mengumpat atau kesan-kesan fitnah, common sense lah. Kerana kita sedia tahu yang perbuatan mengumpat atau bercakap tentang hal orang lain ni menambah pemusuhan. Baik, itu sahaja yang saya cakap. Boleh subscribe saya punya channel ataupun boleh juga baca tulisan saya tentang hal ini dalam ruangan description di bawah. Terima kasih. Assalamualaikum.